A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Selamat berjumpa lagi bersama saya Ustaz Effendi dalam surah Al-Zalzalah. Apa maksud Al-Zalzalah? Iaitu hari kiamat. Maksudnya ialah goncangan. Goncangan yang berlaku pada hari kiamat. Dan seperti yang kita ketahui bahawa nama hari kiamat ni banyak yang digunakan oleh Rasulullah SAW pada Allah Subhanahu Wa Taala untuk kita supaya kita terasa tentang kehebatan hari ini. Macam-macam yang Allah gunakan. Sebelum ni kita jumpa Al-Qari'ah. Okey, kalau kita tengok suasana gambar di sini, ini baru atas dunia baru. Berlaku goncangan atas dunia pun hancur lebur dah. Mungkin dalam peperangan ataupun gempa bumi. Tapi bayangkan ketika hari kiamat berlaku, seluruh alam ini lebih dahsyat lagi daripada itu. Sebab tu kita dilarang untuk minta doa panjang umur sehingga hari kiamat. Memang tak dapat pun, tapi dilarang. Sebab apa? Sebab kejadian hari kiamat ni sangat dahsyat. Okey, mesej yang Allah nak sampaikan kepada kita dalam surah Al-Zalzalah ini ialah tentang berlakunya kejadian yang berlaku pada hari kiamat. Apa dia? Apa perkara yang berlaku? Antaranya yang berlaku ialah Al-Zalzalah itu sendiri ataupun bumi itu digoncangkan. Dan pada waktu itu Allah akan semua muatan yang terdapat dalam bumi ini akan dikeluarkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Tak kiralah logam, apa yang terdapat dalam bumi ini akan dikeluarkan. Dan yang ketiga, manusia dalam kehairan, kebingungan apa ini. Manusia yang hidup pada zaman itulah dalam kehairan apa yang berlaku ini. Kemudian Allah akan keluarkan kita semua yang telah mati pada bumi, termasuk juga akan dikeluarkan selepas pada itu. Bila dikeluarkan daripada kubur masing-masing, Allah kembalikan roh dan dimasukkan balik ke dalam jasad masing-masing. Kita akan hidup semula di padang mahsyar. Dan pada ketika itu Allah kita diperlihatkan amalan kita semasa atas dunia dulu. Adakah amalan baik pun Allah tunjuk, amalan jahat pun Allah tunjuk. Kecuali amalan yang Allah sembunyikan ada juga. Tapi yang kita akan melihat amalan kita. Dan jika Allah ampunkan, alhamdulillah lah. Itulah yang kita minta. Dan amalan baik Allah akan tunjuk juga kebaikan kita. Ini mesej yang Allah kita akan dalam surah Al-Zalzalah. Bila bila kita baca surah Al-Zalzalah, kita tahu ini adalah berkenaan dengan hari kiamat. Kejadian-kejadian yang berlaku pada hari kiamat. Okay, kita tengok satu persatu seperti biasa. Kita pastikan kita boleh cerakingkan surah Al-Zalzalah ini dengan baik. Kita dah lama dah tengok, insyaAllah. Okey, idza apabila zulzilatil ardu zilzalaha, bergegar. Kita baca tu baru secara sebutan kita dah bergegar. Bunyi dah. Apatah ini secara sebutan, kejadian tu lebih hebat lagi lah. Okey, zulzilati. Okey, ini adalah kata perbuatan. Yang ustaz buat yang bulatan semua ni kata perbuatan. Okey, yang maksudnya ia telah digoncang al-ardu ataupun bumi. Al-ardu ni bumi Kalau kita tengok sini, kita dah belajar sebelum pada ni. Bila perbuatan, okey, ini kata perbuatan. Apabila selepas pada dia ialah isim ataupun kata nama yang marfu'. Marfu' ialah baris depan ni, itu bumi. Maka kita boleh terjemah terus je. Bumi telah digoncang. Yang ni secara harfiah lah. Ia telah digoncang. Tapi kita tahu. Sebab ia telah digoncang. Ia ni, siapa dia yang telah digoncang? Kita tak tahu. Dia bagi pelaku. Jadi kita nak tahu antaranya, kalau bila isim depan ni ialah marfu', maka dia yang digoncang. Kalau sini bumi. Sebab al-ardu, maka bumi telah digoncang. Dan kita pun belajar sebelum pada ini, bila pipi ni maksudnya ialah perempuan. Dalam kalimah bahasa Quran ni dia ada dua. Satu kalimah muzakkar, jatina laki lah kita kata. Kalau orang Melayu, orang bahasa Inggeris ni, jatina ni untuk manusia, haiwan dan juga tumbuhan je. Tapi dalam bahasa Quran ni, perkataan tu pun ada. Perkataan tu lelaki puan ada juga. Contohnya bumi. Bumi diklasifikasikan sebagai mu'annas. Mu'annas ini maksudnya perempuan. Tengok gambar sini, Ustaz. Tengok gambar sini, semua teringat. Dari bumi. Sebab apa dia buat gitu? Ada sebabnya. Jadi sini kita tahulah. Okey, bila dia perempuan, maka perkataan dia tu dia ada wazan dia lah. Dia menggunakan wazan perempuannya tu, jangan bimbang. Kita surah lazim kita hafal terus je, insya-Allah. Kita mudah kalau kita tengok lagi jadi akan yang lebih panjang. Jadi sini kita tengok dia adalah maksudnya dia adalah bumi telah digoncang. Zilzalaha. Okey, dengan segoncang yang dahsyatnya, harinya. Tapi kita tengok sini zilzalahu, tak jadi hu. Hu itu untuk lelaki. Muzakkar. Okey, sekarang ni sebab kita tuju pada bumi, dhamir ataupun ganti nama untuk bumi. Maka bila kita tahu sebab dia guna ha ni untuk perempuan. Perempuan ni maksudnya balik pada bumi tak ada lah. Sebab bumi kan perempuan. Jadi yang digoncang ni ialah apa dia? Bumi. Jadi kita tahu dengan goncangan dahsyatnya ialah untuk bumi. Okey, seterusnya ayat yang kedua, wa akhrajatil ardu athqalaha. Dan akhrajati
Ini sama juga. Akhrajati maksudnya ini adalah ia telah mengeluarkan. Ia telah mengeluarkan. Ia sini perempuan. Ada guna wazan perempuan. T ni. Akhrajati al-ardu. Kita tahu bahawa di depan. Ini kata perbuatan. Selepas kata perbuatan, marfu' juga. Macam tadi juga lah. Jadi kita tahu yang dia mengeluarkan. Okey. Yang mengeluarkan adalah bumi. Jadi bumi telah mengeluarkan. Kita boleh terjemah. Bumi telah mengeluarkan. Nanti Ustaz masuk. Secara okey. Bumi telah mengeluarkan athqalaha maksudnya ialah beban. Beban barang yang berat yang dikandungnya dalam bumi. Sekarang bumi kan macam-macam, ada petroleum, ada biji timur, ada macam-macam dah. Mungkin apa benda dalam bumi lagi kita tak tahu. Kalau kau korek bumi dalam apa benda, semua tu akan dikeluarkan. Bumi akan mengeluarkan semua tu. Bumi telah mengeluarkan berat yang terkandung dalamnya. Wa qala al-insanu ma laha. Dan qala maksudnya ia telah bertanya. Telah bertanya. Okey, siapa yang bertanya ni? Tak tahu. Okey, nak tahu siapa yang bertanya ni, tengok. Tengok isim depan dia. Tengok yang ni. Kata nama yang depan dia, tengok marfu' juga. Macam tadi juga. Okey, oleh kerana dia marfu', maka kita tahu manusia yang bertanya. Kalau kita terjemah boleh manusia telah bertanya. Malaha. Ma ni pertanyaan. Ma kita tahu ada 3 makna. Yang ni ma pertanyaan. Apakah yang terjadi kepadanya, pada bumi yang pelik sangat ni, berkotak apa semua lah. Apa yang berlaku pada manusia dalam kerana ketakut tak kami takut tanya. Seterusnya yauma idzin tuhadditsu akhbarha. Yauma idzin pada hari itu tuhadditsu ia telah menceritakan akhbarha beritanya. Tuhadditsu maksudnya ia menceritakan. Bukan telah sebab ini ialah kata perbuatan semasa. Okey. Ia menceritakan. Siapa yang menceritakan? Bumi lah. Akhbarha. Macam kita tahu bumi? Sebab ini mudhari' menggunakan wazan muannas. Muannas. Tuhadditsu akhbarha. Akhbar. Melayu panggil akhbar. Surat khabar dululah. Akhbar tu maksudnya berita. Maknanya orang Melayu dia ambil perkataan bahasa Quran. Pak orang Melayu, akhbar dia panggil. Akhbar tu berita. Jadi akhbarha beritanya. Okey, seterusnya bi anna rabbaka awhalaha. Bi dengan kerana sini anna sesungguhnya. Bi anna rabbaka Tuhan engkau awhalaha. Awha ni kata perbuatan lepas ni. Ia telah memerintah. Kita tak melalui wazan lah. Okey, ia telah memerintah mewahyukan. Ataupun memerintah sini maknanya menyuruh. Laha hari bumi lah menyuruh kepadanya. Bumi tu buat semua akibat kan Allah perintah. Melalui wahyu. Wahyu ni macam berita daripada Allah lah sampai lah. Yang ni kita tahu ni Allah lah. Jadi wahyu ni dia telah memerintah kepada bumi padanya yauma idzin pada hari itu yasdurun nasu ashtatan liyuraw a'malahum. Yasduru maksudnya ia mengeluarkan an-nas. Ni juga manusia keluarkan. Maknanya ia keluar pada bumi nanti, antaranya kita bincang tadi logam apa semua tu itu satu lah. Tapi juga manusia akan dikeluarkan. Manusia yang telah mati lah, yang dikuburkan. Yang telah mati semua akan bangkit berlaku. Ni berlakunya peristiwa peralihan daripada alam kubur pergi kepada alam mahsyar. Pada mahsyar lah. Semua akan berkumpulan, akan pergi menuju kepada mahsyar. Okey, manusia akan dikeluarkan, akan keluar daripada mana? Berkelompok-kelompok amal keluar. Keluar daripada kubur masing-masing. Ustaz akan keluar, dan kamu semua pun akan keluar daripada bumi keluar. Ya Allah, kita dalam alam barzakh tadi, keluar daripada alam kubur, liyuraw a'malahum untuk apa? Li ni bagi untuk boleh juga. Yuraw ni mereka diperlihatkan. Kita akan diperlihatkan a'malahum. Amal orang Melayu panggil amal. Betul lah. A'malahum amalan mereka. Mereka lah. Seterusnya ayat yang ke-7, faman ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah. Maka man sini maksudnya siapa? Siapa? Maka siapa ya'mal maksudnya dia mengerjakan. Ini kata perbuatan semasa, fi'il mudhari'. Ya'mal, dia mengerjakan. Orang Melayu panggil amilan. Tengok perkataan asal dia, amilan, amal.
dia mengamalkan, dia mengerjakan. Mithqala maksudnya seberat. Ini perkataan orang Melayu dia pernah guna dulu. Tak. Dulu tak usah ustaz lah. Saqal apa sebagainya lah. Mithqal. Seberat, semisal. Misal lain lah. Misal. Mithqala. Seberat. Zarrah. Ini kata orang Melayu yang guna zarrah. Zarrah ni orang Melayu guna. Zarrah. Halus yang kecil. Walaupun seberat. Zarrah. Khairan. Kebaikan. Yarahu maksudnya dia melihatnya. Ni ya. Dia akan melihat apa? Amalan tadi lah. Amalan sebesar zarrah dia akan tengok. Walaupun dia pernah buat kebaikan. Wa may ya'mal mithqala zarratin syarran yarah. Dan siapa boleh dan siapa dan siapa ya'mal, ni kata perbuatan semasa dia mengamalkan, dia mengerjakan. Ini sama juga perkataan saya ain lan. Dia mengamalkan, dia mengerjakan mithqala seberat zarratin syarran yarah. Zarrah kat Melayu dia buat seberat zarrah kejahatan, maka Allah akan perlihatkan, Allah akan tunjukkan, Allah akan hisab. Ini perlihatlah maksudnya yarahu, dia akan melihatnya. Cuma ada Allah ampun lah. Kalau yang Allah nak azab, Allah akan tunjukkan pada orang tu. Inilah proses seperti timbangan. Timbangan nak tahu amalan baik, amalan jahat, mana yang lebih banyak. Inilah yang Allah ceritakan berlaku dalam surah Al-Zalzalah. Okey, seterusnya ini perkataan kita boleh terjemah secara ringkas. Okey, seterusnya pencapaian hafalan kalimah. Okey, kita sekarang berada di surah yang ke-17, itu surah Al-Zalzalah. Kita ada 17 kalimah lagi sini, 17 kalimah, dan tambah lagi dengan yang sebelum pada ini, bermakna kita telah menghafal 261 kalimah. Alhamdulillah. Kita telah menghafal 261 kalimah. InsyaAllah, kata-kata yang kita hafal ini kita akan jumpa lagi surah-surah yang lain. Surah yang lain. Inilah masaan kita dalam bahasa Al-Quran, kamus bahasa Al-Quran. InsyaAllah. Berjumpa lagi dalam surah seterusnya, itu surah At-Tin, surah Al-Qadr. InsyaAllah. Wallahu a'lam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.